Seterusnya ancaman ketujuh ialah kickbacks. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kickbacks? Kickback ni ialah ganjaran yang dijanjikan oleh pembekal kepada staf di dalam organisasi yang meluluskan pembelian kepada pembekal tersebut. Okey. Jadi katakan organisasi ini adalah organisasi A dan kita ada pembekal. Okey. Dan di dalam organisasi ni kita ada staf kita pengurus. Okey. Pengurus pembelian. Okey. Purchasing manager. Okey. Jadi pembekal dia menawarkan kepada pengurus pembelian bahawa 5% daripada amount pembelian akan dihadiahkan kepada pengurus pembelian. Jadi contohnya organisasi dia perlu beli item dia perlu beli item barang ataupun services. Jadi pembekal kata bahawa okey, kami bagi quotation ialah 100,000 ringgit. Maka pembekal dia menawarkan kepada pengurus pembelian bahawa 5% daripada 100,000 ringgit ni akan dihadiahkan kepada pengurus pembelian. Kan? Jadi dengan itu pengurus pembelian ni dia pun sebab dia ada kuasa di dalam organisasi untuk memilih mana pembekal yang dia nak. Jadi oleh kerana pembekal ni menjanjikan 5%, maka pengurus pembelian ni dia pun cenderung untuk beli daripada pembekal B. Okey. Jadi akhirnya organisasi A dia pun beli produk pada harga 100,000. Jadi pembekal B dia dapat 100,000 ringgit. Maka dia pun menghadiahkan 5,000 ringgit kepada pengurus pembelian. Yang inilah part ini dipanggil sebagai kickback. Inilah yang dipanggil sebagai kickback dan ini ialah rasuah lah. Okey, ini ialah penyelewengan. Kerana pengurus pembelian dia menyalahgunakan kuasa yang dia ada untuk dia mendapat habuan. Sedangkan dia RM5,000 ni patut dia tak boleh dapat ni. Ini duit, kalau bahasa mudah ni, ini duit haram lah untuk dia. Kan? Sebab dia telah disogok oleh pembekal B supaya organisasi A beli daripada pembekal B. Kemungkinan mungkin ada pembekal lain, mungkin ada pembekal C yang menawarkan harga RM95,000. Jadi sebenarnya organisasi A kalau dia beli daripada pembekal C, dia boleh jimat berbanding dia beli daripada pembekal B. Tetapi pembekal B telah berjaya menyogok pengurus pembelian supaya organisasi A membeli daripada pembekal B. Jadi ini yang dinamakan hadiah ni. Yang RM5,000 ini dipanggil sebagai kickbacks dan ini ialah rasuah dan ini adalah haram lah. Okey. Jadi macam mana cara untuk kita mengatasi kickback ni? Okay, jadi kickbacks ni pertama ialah kita gunakan supplier audit. Supplier audit iaitu kita menjalankan audit ke atas pembekal kita. Lihat pembekal kita ni ada tak bad track record. Kemudian kita membuat polisi yang mengharamkan hadiah. Maknanya kita perlu beritahu pada staff kita bahawa khususnya staff yang terlibat dengan decision making ni, staff-staff yang membuat keputusan, pengurus-pengurus yang ada kuasa untuk membuat keputusan, kita mesti berlakukan polisi dan perniagaan kita bahawa staff yang membuat keputusan ni tidak boleh menerima hadiah daripada pembekal. Sebab kadang-kadang hadiah tu mungkin pembekal dia tak nak, kalau RM5,000 dibagi dalam bentuk tunai ni nampak sangat rasuah. Kadang-kadang pembekal ni dia offer, okey, tahun ni kami belanja you all pergi pergi travel di di Europe contohnya, kan. Jadi itu pun bentuk sogokan. Jadi kita perlu laksanakan polisi dan perniagaan bahawa yang mengharamkan penerimaan hadiah oleh orang-orang yang
membuat keputusan ni, yang boleh buat keputusan. Kemudian kita laksanakan job rotation and mandatory vacation. Bila kita wujudkan job rotation, iaitu pekerja berpindah daripada satu jabatan ke satu jabatan, dan orang lain akan ambil alih tugas dia, maka orang lain yang ambil tugas dia ni boleh jumpa, boleh jumpa bukti-bukti bahawa berlakunya kickback dan sebagainya. Jadi dengan itu maknanya kalau ada berlaku kickback, kita boleh kesan lah. Dan bila berlaku macam ni juga, bila job rotation ni agak kerap, staff atau pengurus ni pun lebih dia kurang berani lah untuk melakukan penyelewengan, kerana dia tahu penyelewengan dia ni akan dijumpai oleh staff yang akan menggantikan tempat dia. Begitu juga mandatory vacation. Kalau mandatory vacation ni maknanya mereka dicutikan, dipaksa bercuti, tapi sepanjang mereka bercuti tu ada staf lain yang mengambil alih tugas. Jadi bila tugas mereka diambil alih oleh orang lain tersebut tu boleh menjumpai sebarang salah laku yang dibuat oleh pengurus tersebut. Keempat ialah required disclosure of financial and personal interest in supplier. Setiap staff yang berkaitan dengan pembelian ni, purchasing staff, purchasing manager dan sebagainya, purchasing agent, ejen pembelian, mereka perlu mendedahkan sebarang kepentingan mereka di dalam pembekal. Kadang-kadang mereka nak dapatkan keuntungan cepat, mereka buat satu company yang menjadi pembekal kepada tempat kerja mereka. Okey. Organisasi mereka macam pengurus pembelian ni, dia bekerja dengan organisasi A, tapi pengurus pembelian ni dia set up company B, yang mana company B ni juga membekalkan barang kepada organisasi A. Okey, jadi pengurus ni oleh kerana dia duduk dalam company B, dia memang akan buat keputusan lah, dia sentiasa buat keputusan supaya organisasi A membeli barang daripada company B, sebab bila beli daripada company B, pengurus ni akan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Okey, dan ini pun adalah tidak beretika. Okey, ini pun tidak beretika. Jadi setiap pengurus ejen pembelian dia perlu disclose, dia perlu mendedahkan sebarang kepentingan yang dia ada dalam syarikat-syarikat pembekal.